Berkatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala ialah membaca 10 keistimewaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara ni bolehlah tuan-tuan amalkan tiap kali lepas sembahyang, ya, sebagai satu wirid. Mana kalau kita tengok dalam kertas ni dia ada tulis 10, ya. 10 kelebihan itu, barang siapa menghafal kelebihan ini, insya-Allah aman dari pencuri, api yang membakar atau sebarang cobaan. Termasuklah cobaan yang sedang kita hadapi ini. Besok dah start PKP pula. Pergerakan kawalan pergerakan tu. Jadi eloklah kalau kita sama-sama beramal dalam musim-musim yang sering kita lalui sekarang ni dengan ujian Allah tu. Penting sangat kita membanyakkan selawat. Jadi sebenarnya ni adalah sebahagian daripada selawat sebenarnya. Cuma line dua baris yang pertama tu tak disebut sini, itu nanti kita akan tengok. Jadi apakah 10 kelebihan itu? Yang pertama, lam yahtalim qattuta ha mutlaqan abada. Nabi kita tak pernah mimpi siang malam sepanjang zaman. Maksud mimpi sini mimpi basah. Bukan tak pernah mimpi, tak ada mimpi. Mimpi ni mimpi basah. Nabi tak pernah mimpi basah. Mimpi berjimak, kerana mimpi berjimak tu datang daripada syaitan. Maka tidak ada pada Nabi. Ini keistimewaan Nabi SAW. Yang kedua, wa ma tatha aba'as lan fi madaz zamani. Tidak pula dia menguap sama sekali, wahai teman. Kerana at-tatha'uba minasyaitan. Inna tatha'uba minasyaitan, menguap tu daripada syaitan. Wal atas minallah, dan bersin tu daripada Allah. Bersin keluar penyakit, menguap masuk syaitan. Jadi ini kelebihan yang kedua. Yang ketiga, minhud dawa bufalam tahruk wama waqa'at. Begitu jinak binatang liar, tidak pernah lari bila melihat dirinya. Baginda Nabi bila datang binatang, tak kira rimau ke, unta ke, kuda ke, dia akan berjinak dengan Nabi. Salah satu tanda kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua binatang jinak dengan Nabi. Ini kelebihan yang ketiga. Wama waqa'at zubabatun, zubabah tu mana lalat, abadan fi jismihil hasani. Lalat, nyamuk tak pernah hinggap di atas tubuhnya yang mulia. Badan baginda bersih. Baginda dipelihara pada yang kotor-kotor. Sebab tu lalat tak pernah hinggap, nyamuk tak pernah kena. Kerana badan Nabi ni bersih, dipelihara Allah nur. Maka tidak ada binatang yang boleh seperti lalat, dia hinggap pada benda-benda kotor. Maka baginda Nabi tak pernah ada lalat hinggap kat badan dia. Ini keistimewaan Nabi yang keempat. Bi khalfihi ka amamin ru'yatun thabatat. Belakang dan depan baginda pandang tidak ada beza sama sekali. Maknanya Nabi ni, apa dia nampak kat depan dan sama juga apa yang dia nampak kat belakang. Maksudnya apa yang di belakang. Satu hadis kisahkan Nabi ketika nak solat, ya, Nabi pesan pada para sahabat supaya tidak bergerak-gerak, tidak bercakap. Dan baginda kata, aku nampak di belakangku seperti mana aku nampak di depan. Nampak kat belakang ni, apa yang berlaku kat belakang semua Nabi nampak. Ini keistimewaan Nabi yang kelima. Yang keenam, wala yura. Tak bah tu, tolong betulkan baris ni. Wala yura, bukan yara tu, yura. Ya tu bagikan depan. Athru baulin. Athru baulin, tanwin kan tu. Minhu fi alani, tidak nampak kesan kencing walau dibuang berkali-kali. Nabi ni kencing dah banyak mana pun. Kalau kencing tu jatuh ke tanah, tanah akan telan. Tahi Nabi
tanah telan. Melainkan Nabi kencing dalam bekas, barulah tanah tak dapat. Itu memang keistimewaan baginda Nabi SAW. Sehingga Siti Aisyah bila Nabi buang air, dia datang tengok bau wangi. Tengok kencing tak ada, tahi tak ada. Kalau kita dah tuan-tuan, masuk tandas, lepas tu kita sendiri tak sanggup masuk dah. Rasulullah dah ditelan, kencing dia, kesan-kesan semua tak ada. Ini antara keistimewaan yang keenam. Yang ketujuh, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Hati baginda tak pernah tidur walaupun mata dia mengantuk. Ngantuk macam mana? Hati Nabi tetap berzikir Allah, 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 Allah. Kelebihan dia. Wala yara zillahu fi syamsi dhu fatani. Ini kelebihan yang ke-8. Bayang Nabi tidak nampak walau dipandang sehari suntuk. Kenapa bayang Nabi ni tak ada? Kerana Nabi ni nur. Matahari pun cahaya juga, tapi cahaya yang datang dari tubuh Nabi lebih kuat pada matahari, sehingga tidak dapat bayang. Bayang tak ada. Rambut dia ke, badan dia ke, kaki dia tak ada bayang. Sebab dia sendiri adalah nur. Disabit dalam beberapa hadis sahih. Katfahu qad alata qauman idza jalasu. Bila duduk dengan sahabat, bahunya kelihatan tinggi dari yang lain. Padahal Nabi ni tinggi dia sederhana. Sahabat Nabi ada yang tinggi daripada Nabi lagi, tapi bila Nabi duduk, bahu dia tinggi ni. Bila seorang-seorang nampak tu tinggi, bila berjalan nampak Nabi tinggi. Ini antara mukjizat Nabi SAW. Yang ke-10, indal wiladati sif yada bi mukhtatani. Di waktu dia dilahirkan, Nabi kita sudah dikhatan. Dah tak ada lagi dah kepala-kepala dah. Tu lahir tu tak payah orang nak khatan kan dah. Dia dah keluar dah khatan. Hadil khasa isufah fazhatakun aminah. Ini 10 kelebihannya Nabi kita. Cubalah hafalkan. Min syarri narin wasurrakin wa min mihani. Supaya aman dari pencuri, api yang membakar atau cobaan. Jadi macam mana kalau kita sebut-sebut kelebihan Nabi ni, barakah turun, rahmat turun. Ini adalah sangat kita perlukan di saat-saat kita menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala hari demi hari. Kes makin meningkat. Di manakah kita nak minta perlindungan kalau tidak pada Allah? Dan di sinilah peluang kita bersungguh-sungguh mencari keberkatan selawat. Lepas tu saya rasa pada malam ni saya nak ijazah lah benda ni. Qabil tu, terima ya. Semua terima. Jadi kita akan baca sama-sama. Lepas tetap saya mengaji ni, nanti kita akan baca ni ganti daripada apa yang kita selalu baca untuk sepanjang musim ni. Dan juga lepas solat kita boleh baca ni. Ikut saya baca. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tathaba aslan fi mada zamani minhu dawabu falam rubwa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat wala yura athru baudin minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat
ولا يرى زله في الشمس ذو فطن مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كتفاه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة السبياد بمختتن هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراك ومن ميعان مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Nabi kita tak pernah mimpi siang malam sepanjang zaman. Tidak pula ia menguap sama sekali. Wahai teman ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wafir lana ma madha ya wasi'al karami. Begitu jina binatang liar lari melihat dirinya, lalat nyamuk tak pernah hinggap di atas tubuhnya yang mulia. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wafir lana ma madha karami. Belakang depan baginda pandang tiada beza sama sekali. Tidak nampak kesan kencing walau dibuang berkali-kali. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wafir lana ma madha ya wasi'al karami. Hati baginda tak pernah tidur walau matanya mengantuk. Bayang Nabi tidak nampak walau dipandang sehari suntuk. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wafir lana ma madha ya wasi'al karami. Bila duduk dengan sahabat bahunya tinggi dari yang lain. Di waktu dia dilahirkan Nabi kita sudah dikhatan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wafir lana ma madha ya wasi'al. Ini 10 lebihnya Nabi kita coba hafalkan supaya aman dari pencuri api membakar atau cobaan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wafir lana ma madha ya wasi'al karami. Sampaikanlah hajat kami dengan berkat Nabi pilihan.
Ampunkanlah dosa kami denganmu rahmu, wahai Tuhan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita ni disimpan. Kalau nak putus state lebih terpulang diizinkan sampaikan pada mereka yang yang lain, dikongsi dan sebagainya. Baik, kita sambung kitab kita Kashful Ghaibiyah, muka surat berapa? Berapa? Faslun. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyakum bi ilmihi wa barakatuh. Faslun, pada menyatakan waktu yang muakkad, padanya waktu dituntut ziarah, yakni ziarah kubur, dan sunat muakkad, ziarah itu pada waktu yang datang warid suruh padanya dengan ketentuan petang Khamis hingga naik matahari daripada hari Sabtu. Jadi ziarah kubur ni bila-bila masa boleh, tak ada masalah nak ziarah kubur. Isnin boleh, Selasa boleh, petang boleh, malam boleh, tak ada masalah. Cuma waktu yang afdal ialah waktu yang datang warid, maknanya datang hadis, sama ada perbuatan Nabi atau percakapan Nabi atau perbuatan sahabat atau perbuatan tabi'in, ada menunjukkan mereka ni pergi menziarah kubur, atau dianjurkan ziarah. Maka sebenarnya memang ada waktu muakkad ziarah tu, bukan saja-saja orang kita dulu pergi ziarah malam Jumaat, hari Jumaat dan sebagainya. Maka kata sini disuruh kita ni ziarah lebih-lebih petang Khamis. Maknanya hari Jumaat, kelebihan Jumaat tu dah start pada petang Khamis sampai naik matahari hari Sabtu. Buat tempoh masa tu hari Khamis petang lepas asar tu sampailah besoknya Jumaat penuh, sampailah tengah hari hari Sabtu. Ni waktu afdal kita sunat muakkad menziarah kubur. Maka hari Khamis daripada gelincir matahari itu dihubung dengan hari Jumaat. Lepas pada pukul lepas Zuhur tu dah dihubungkan dengan hari Jumaat. Dan bagi barang yang berkata ia akan dia oleh Imam Al-Qurtubi daripada setengah orang-orang yang arifin, bahawa segala orang yang mati itu mengetahui oleh mereka itu dengan orang yang ziarah akan mereka itu pada petang Khamis dan hari Jumaat dengan tamamnya, sempurnanya, dan pagi hari Sabtu. Jadi ada penulisan oleh Imam Qurtubi ni di awal ni, dekat-dekat tahun 200 Hijriah tu, dia mengarang kitab tafsir. Dia kata ramailah orang-orang arifillah tu, orang arifin, orang yang dibuka. Orang arif ni mana orang yang dibuka rahsia Tuhan. Tuhan buka dia pintu-pintu rahsia. Dia tahu benda-benda yang biasanya kita tak tahu. Dia kata orang-orang mati ni, mereka ni acap kali ghalibnya dia orang tahu siapa ziarah dia orang ni pada petang Khamis, hari Jumaat penuh dan pagi Sabtu. Jadi ada sebab. Hari lain boleh juga ziarah, tapi kemungkinan mereka ada tu wallahu a'lam. Tapi yang ni ada berat kemungkinan mereka ni ada di kubur. Ya, para roh tu ada di kubur itu, kata para arifin. Dia tahu siapa ziarah dia. Dia tahu siapa ziarah dan dia sangat menunggu-nunggu. Petang Khamis penuh hari Jumaat, pagi hari Sabtu. Subhanallah. Satu maklumat penting.
Telah berkata Imam Qurtubi, dan kerana inilah disunatkan ziarah kubur pada segala waktu yang tertentu ini. Sebab dia buka hijab kat orang tu, dia tahu siapa datang. Dan difaham daripada segala sunat muakkad, waktu yang tertentu itu disunatkan ziarah pada sekalian waktu. Cuma ni sunat muakkad. Waktu tadi tu sunat muakkad, hari Senin nak ziarah boleh, sunat juga. Tetapi tidak muakkad, bukan sunat yang dituntut sangat. Dan iaitu seperti demikianlah hukumnya, kata Imam Al-Qurtubi. Telah berkata Ad-Dhahak, barang siapa ziarah kubur pada hari Sabtu dahulu daripada naik matahari, nescaya mengetahui oleh mayat itu dengan orang yang ziarahnya, maka dikata orang baginya. Betapa yang demikian itu, orang tanya macam mana pula mayat tu boleh tahu kalau hari Sabtu siapa ziarah dia tahu? Jawab ia Dhahak, kerana tempat yang hampirnya daripada hari Jumaat. Jadi maknanya ini sebenarnya apa yang berlaku ialah keberkatan hari Jumaat, Sayyidul Ayyam. Barakah hari Jumaat tu melimpah sampailah kepada esok hari Sabtu, sekat hari, melimpah kepada hari Khamis sampai tengah hari. Betul, orang yang meninggal pada petang Khamis asar mendapat kelebihan meninggal hari Jumaat, kerana kelebihan hari Jumaat tu. Dia meninggal petang Khamis, adakah dia mendapat kelebihan orang meninggal hari Jumaat lepas siksa kubur? Dapat limpahan tadi tu. Sama macam orang meninggal pada hari Jumaat. Ini lebih jelas tadi. Dan ini sangat difaham oleh orang ahli kubur sekali. Batu mereka hari kubur ni keistimewaan. Barakah hari dia banyak, barakah hari, barakah masa, barakah tempat, barakah Nabi. Barakah ni maknanya ziyadatun khairin ilahin. Ziyadatu khairin ilahin, bertambah kebaikan bangsa ketuhanan. Bukan bangsa keduniaan, ketuhanan. Bila kita buat satu benda tu, Allah buka lagi, Allah buka lagi, Allah bagi lagi, Allah bagi lagi. Bagi apa? Bagi pahala, bagi jalan, buka mudah pula nak beramal yang lain. Itu maksud barakah. Betul kata balik. Telah berkata Muhammad bin Wasi', telah sampai akan daku bahawa orang yang mati mengetahui mereka itu dengan orang yang ziarah akan mereka itu pada hari Jumaat, dan satu hari yang dahulu dan satu hari yang kemudian. Jadi banyak asar-asar, banyak pesanan-pesanan ulama sama saja. Dan setengah mereka itu dihubungkan kepadanya akan malam Isnin pula dah. Barang yang sabit baginya daripada kelebihan malam Jumaat. Ada pula setengah ulama kata termasuk juga malam Isnin. Orang tak tahu ni. Dan harinya Jumaat, dan harinya malam, dan harinya Isnin. Malam Isnin dan harinya. Dan tersebut dalam kitab As'ilatud Dawidi, bahawasanya Dawudi As'ilatul Dawudi, bahawasanya berkata ia, turun segala roh pada hari Jumaat dan malam Jumaat dan malam Isnin. Tiga tu. Roh turun hari Jumaat, malam Jumaat, malam Isnin. Maknanya Khamis malam Isnin lah. Ahad malam Isnin. Malam Isnin. Hari Jumaat, malam Jumaat dan malam Isnin. Dan mengetahui ia akan barang yang dikatakan baginya, dia faham dia. Kalau kita cakap dia pergi kubur, cakap dia faham. Hari-hari ni dibukakan. Telah berkata Yafi'in, bermula mazhab ahli sunnah, bahawa segala arwah mauta, roh-roh mati ni, pergi datang ia pada setengah daripada waktunya daripada Iliyin, tempat tinggi sana tu, dekat dengan Arash, Iliyin. Suratan amal kita simpan kat situ. Atau daripada Sijin,
neraka Sijin, bawah sangat Sijin. Jadi maknanya kepada jasad mereka itu dalam kubur mereka itu, pada ketika dikehendaki Allah Ta'ala, istimewa pula pada malam Jumaat, dan duduk mereka di situ. Masya Allah, ini kajian kata Kashful Ghaibiyah, benda kita tak nampak, benda kita tak tahu. Ada alam roh ni, dia satu alam. Macam sini ni alam dunia. Alam dunia ni kita ada musafir, kita ada pergi, kita balik, dia sama juga. Tapi dia musafir dia dua tempat je. Ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Kalau yang baik, kalau hak yang roh-roh jahat, ke bawah ke atas, ke bawah ke atas. Sijin. Dia ziarah kat kubur dia. Ada waktu-waktu tertentu yang Allah kehendak. Lebih-lebih lagi malam Jumaat, benda tak nampak. Dan berkata-kata mereka itu, dan beroleh nikmat oleh ahli nikmat, dan diazab akan ahli azab pada hari itu. Berkata ia, dan tertentu segala roh-roh, tiada jasad dengan nikmat atau azab. Jadi siapa yang rasa nikmat ni? Roh tadi tu, bukan jasad, roh tu. Kalau azab, roh juga sakit. Selama ada ia di dalam ilin, masa dia kat ilin, roh tu yang rasa. Kalau roh tu duduk kat ilin, nikmat tu roh yang rasa, jasad tak rasa. Atau di dalam sijin, duduk dalam kat sijin, tempat neraka sijin tu, roh tadi rasa azab. Siapa yang rasa ni? Roh rasa, jasad tak rasa. Dan di dalam kubur, bila duduk dalam kubur, bersyirkah, berkongsilah oleh roh dan jasad. Bila duduk dalam kubur, dia datang kat kubur, dia masuk separuh badan. Ketika diseksa, jasad rasa, roh rasa. Kalau dapat nikmat, jasad dapat nikmat, roh pun dapat nikmat masa roh kat kubur. Bila roh tu naik atas, roh je rasa, jasad tak rasa. Pergi kat ilin, roh je rasa sakit, jasad tak rasa. Jadi ada masa-masa dia. Dan di dalam kubur itu berkongsi oleh roh dan jasad. Aku kata, bermula pendapat qaul yang sebenar, sabit demikian itu baginya, serta jasad mutlaqan. Tapi kata Tuan Syekh ni, yang pendapat yang lebih sahih, tak kira kat mana roh tu pergi, jasad rasa juga. Kalau Tok Guru saya kata macam ni, dia kata macam kita suruh torchlight. Ni torchlight, lampu kat sana. Kalau kita tutup sini, sana pun tutup. Kalau kita buka, situ nampak. Macam itulah kaitan antara roh dengan jasad. Walaupun roh tu kat luar, jasad kat situ, roh kat sana, bila jasad kena seksa, roh rasa. Dia kena. Bila roh dapat nikmat, jasad pun rasa sekali. Ini pendapat yang muktamad, yang sebenar, yang sabit, seperti barang yang terdahulu. Bagi engkau tahqiqnya daripada muhakkik Syekh Ibn Hajar, dia kata gitu. Dan Ibnul Qayyim daripada berhubungnya mayat dengan tempatnya mayat ini, roh, jasad itu tadi. Dan jikalau pada ilin tu jauh sekalipun, dia dapat nikmat, terasa kat jasad ini, maka janganlah engkau lalai. Tak boleh nak. Kata ada orang kata, habis kalau jasad hancur macam mana Ustaz? Jasad kena bakar, jasad dah kena, dah makan di tanah, rasa lagi ke? Ini perkara sam'iyat. Macam mana cara Allah rasakan tu, kuasa Allah. Walaupun dah tak nampak jasad tu, walaupun kita tak nampak, tapi tetap rasa. Dan telah keluar oleh Imam Baihaqi pada Syu'ab daripada Abi Hurairah, bersabda ia, apabila lalu seorang laki-laki dengan kubur yang mengenal ia akan dia, maka memberi salam atasnya. Nescaya menjawablah ia, orang ahli kubur tu, atas salam tersebut, dan mengenal ia akan dia. Orang kubur dia, bila kita lalu, kalau dia kenal kita bersalam, dia jawab salam. Dan apabila lalu ia dengan kubur yang tiada mengenal ia akan dia,
maka memberi salam ia atasnya, nescaya menjawab ia atasnya akan salam. Jadi kalau dia kita lalu kubur orang kita kenal, dia kenal kita dan dia jawab salam. Kalau kita lalu dengan kubur orang kita tak kenal, kita bagi salam, dia jawab salam tapi dia tak kenal kita. Oh itu. Jadi ada beza lah. Ziarah kubur mak ayah kita, adik-beradik kita, jangan kita ingat dia tak kenal kita. Pandang dah besar dah aku ni, comel dah anak aku ni. Assalamualaikum ayah, jawab waalaikumsalam, dia jawab wajib gitu. Taklah kita yakin betul, yakin. Dan tersebut dalam kitab Tazkirah Imam Al-Qurtubi, cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda ia, barang siapa lalu ia atas tempat kuburan dan membaca ia qul huwallahu ahad 11 kali, nescaya diberi orang akan dia daripada pahalanya sebilang-bilang orang mati. Wah, tu dia. Dan menentu pada segala waktu yang mazkur itu, tiada yang lain, tiada menafikan dia oleh barang yang disebut akan dia oleh sahibul bayan. Titik. Jadi maknanya baca 11 kali qul Allah. Lepas tu kalau kita buat tali arwah tuan-tuan, jangan malas sangat, jangan malas. Kalau hari pertama tu bila sampai kat qul Allah tu, bacalah 11 kali. Memang kat buku Yasin ni tulis kan, qul Allah 3 atau 5 atau 7 atau 11. Biasanya Pak Imam pilih 3. Main cepat. Tapi kalau kita tengok kelebihan ni, kalau kita faham apa beza 3 dengan 11, ada beza. Bukan kata 3 tu tak okey, okey. Tapi kalau 11 ada warid dia. Baca 11 kali, katalah tak baca lain, kita dah lambat dah ni. Kita ziarah kubur kawan, paling kurang baca qul Allah 11 kali. Lepas tu niat hadiah akan berisi mati ni. Nescaya diberi pahala kepada orang yang mati ni, pahala dia sebanyak mana orang mati. Habis orang mati dalam tanah kubur tu, pahala sebanyak mana bilangan satu dunia, pahala bagi pada si mati. Baca 11 kali. Kalau baca 3 kali dapat juga, tapi tak banyak macam ni lah. Tu kalau tok guru tu dia tak tinggal tu. Kalau hari pertama tu dia baca 11 kali, hari kedua tu dah kurang sikit, dah 7. Okey, kurang lah. Kalau rajin 11, ada beza 11 dengan 3 tu. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan menentukan segala waktu yang disebut, mazkur disebut itu, tidak masa yang lain, tidak pula menafikan akan dia. Bukan makna masa, kalau masa bukan hari Jumaat tak dapat, dapat. Macam mana yang disebut dalam kitab Sahibul Bayan, bahawasanya terkadang datang warid bahawa segala arwah itu dengan halaman kubur Allah, dan bahawasanya menilik ia dengan melihatnya, dan bahawa kebanyakan meniliknya pada petang Khamis dan hari Jumaat dan pagi Sabtu. Ghalibnya macam tu, bukan makna banyak sering tak ada, hinggalah naik matahari hari Sabtu. Kerana hadir roh itu pada demikian waktu itu, muafakatlah sekalian ulama dan mengetahuinya dengan orang yang ziarah seperti barang yang memberi faedah akan dia, oleh katanya kebanyakan meniliknya, yakni roh itu. Sebab tu orang dulu malam Jumaat baca Yasin, ambil air, besok pagi-pagi hari Jumaat ziarah kubur, dituang air tu, disampaikan pahala Yasin tu kepada si mati itu, dibubuh wangi-wangian, ditanam pokok. Bukan tak ada warid, bukan tak ada sebab, semua tu ada sebab. Sekarang ni makin lama makin dah hilang dah, adat-adat kebiasaan yang baik itu dah hilang. Faslun, pada menyatakan barang yang sayugia orang hidup memperbuat akan dia pada waktu ziarah. Kalau kita ziarah ni, apa benda kita patut buat kat kubur ni?
dan barang yang tak patut kita buat, tak saya. Ketahui olehmu sunat bagi orang ziarah kubur itu mengambil wudu kerana harap bagi qabul doanya bagi dirinya dan bagi mayat atas wajah yang akmal, yang terlebih sempurna. Jadi doa ni ada beza. Kita doa tak ada wuduk, doa pakai wuduk, ada beza. Bila wuduk kita suci, bila kita suci, peluang doa nak makbul tu lebih. Lepas tu sunat ziarah kubur ada wuduk, bukan wajib, sunat. Jadi bila kita doa tu mudah-mudahan lebih sempurna diterima. Dan bahawa berdiri pada ketika permulaan masuknya padahal berhadap ia bagi muka mayat serta membelakangkan kiblat. Mula-mula sampai kat kubur apa buat? Cari muka, cari kiblat. Kiblat tu macam ni, kiblat kat belakang, kita ngadap sana sebab mayat tu menghadap kiblat. Pergi kat bahagian muka depan dia tu. Ini mula-mula masuk kubur. Duduk kita kat situ. Kemudian memberilah salam atas assalamu alayka, sebut nama. Fulan bin Fulan, aku datang. Dan setengah mereka itu berkata ia berdiri padahal berhadap kiblat. Ni ada khilaf. Ada yang kata menghadap situ, ada yang kata ke belakang menghadap kiblat. Dan kubur itu di hadapannya, jadi khilaf ulama sini. Sama ada menghadap muka ataupun dekat belakang dia menghadap kiblat. Ada dua wajah. Atau atas kanannya atau atas kirinya. Ini adab mula-mula kita sampai kat kubur, mana nak duduk. Dan berkata Syekh Al-Azizi dalam syarahnya atas kitab Jami' Saghir, memberi salam ia atasnya padahal berhadap ia akan kubur dan memberi belakang kiblat. Banyak kitab kata gitu, hadap ke kubur, belakangkan kiblat. Dan pada ketika doa berhadap ia akan kiblat, bila nak doa pun menghadap kiblat. Ada yang kata gitu. Ini khilaf ulama. Dan sayanya bahawa berdiri oleh orang yang ziarah itu padahal membaikkan adab lagi khadi', jadi merendah diri. Bagus duduk ke berdiri, bagus berdiri. Lepas tu duduk dalam keadaan berdiri dan keadaan merendah diri. Dan membesarkan daripada dosanya lagi tawassul dengan mereka itu kepada Allah Ta'ala pada memaafkan daripadanya. Bertawassul kepada ya Allah, kau ampunkanlah mayat ini ya Allah, kau ampunkanlah si almarhum ini ya Allah. Jangan masyghul, jangan sibuk fikirnya dengan barang yang tiada sahaja. Ni adab ziarah kubur. Dia pergi kubur-kubur aulia. Dan mengetahui oleh orang yang ziarah itu, jika ia ziarah kubur wali, bahawasanya wali itu menilik ia kepadanya. Allah. Ini memang tok gurusan. Kalau ziarah kubur wali, kita anggap kita ziarah kubur tu bukan orang tu, dah kurang adab dah. Dah hilang adab. Ada beza. Kalau ziarah kubur wali, jangan anggap diri ziarah kubur. Jangan kita anggap kita ziarah batu tu. Kita sedang menziarah wali yang duduk dalam tu. Kenapa? Kerana pada wali itu dia melihat, dia tengok kita. Dia wali Allah. Tentulah Allah bagi dia wewenangan yang lebih dalam alam barzah tu. Masya Allah. Dia kata, siapa ziarah kubur wali, iktikad dalam hati dia, wali itu menilik padanya, maka berbuatlah ia pada ketika ziarah itu akan barang yang ada ia berbuat akan dia sertanya pada ketika hidup daripada segala adab. Tiada farak, tiada beza ketika hidup dan kemudian daripada matinya. Sebab tu bila zaman Nabi SAW, bila Rasulullah wafat, sedang Siti Aisyah membaca Quran, duduk sebelah makam Rasulullah tu, rumah dia kan. Para sahabat datang, tengok pintu rumah tu dah sengit, bawa tukur repair, tong. Marah di Siti Aisyah, "Hei, kau tak tahu siapa kat dalam ni?" Kejut semua. Banyak. Siti Aisyah menjaga adab. Dan Siti Aisyah ni, masa Rasulullah wafat, bila dia baca Quran ke duduk sebelah tu, dia tak pakai hijab. Bila Sayyidina Abu Bakar wafat, begitu juga. Bila Sayyidina Umar wafat, kubur kat situ, dia akan pakai hijab. Dia masuk rumah, dia pakai hijab, tak buka lah.
Sebab menjaga adab aurat dengan Sayyidina Umar. Rasulullah suami dia, Sayyidina Abu Bakar bapak dia, Sayyidina Umar sahabat. Dia pakai. Tengok adab. Adab itu. Masya Allah. Begitu juga Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid Khan ni Sultan Uthmaniyah yang ke-34. Dia bina kereta api, landasan kereta api daripada Istanbul tu terus sampai Madinah untuk orang pergi haji. Tapi telah dirosak oleh British. Ada lagi dia punya bangkai kereta api tu, ada dia biar tersadai dekat tengah-tengah padang pasir. Ada orang pergi ziarah. Sayanglah benda tu dah tak ada, dah ditiadakan. Jadi mengikut dalam sejarah tu, bila landasan tu nak sampai depan makam Rasulullah, diarah semua pekerja-pekerja ni balut tukul tu dengan kain. Jangan bagi bising. Landasan tu pun buluh padding pula. Jadi bila kereta api tu lalu dekat berdekatan makam Rasulullah, tak ada bunyi. Senyap bunyi. Dengan sebab adab beliau dengan Nabi SAW, ketika beliau wafat, sekarang ni kubur dia di Istanbul tu, setelah 100 tahun orang buat landasan kereta api, bila sampai kat makam dia, orang pun buat benda yang sama, bagi senyap bunyi. Adab dengan Nabi. Kalau kita beradab dengan Nabi waktu hidup, waktu mati sama, tak ada beza. Betul juga bila kita ziarah para wali Allah, ziarah ulama-ulama as-sufiyah dan sebagainya. Macam mana kita ziarah masa hidup, macam tu kita buat masa mati. Duduk dengan sopan, cakap jangan kuat-kuat, jangan jerit-jerit, sama adab dia. Sebab hakikatnya dia masih hidup dalam alamul barzah, dan dia menengok kepada kita. Lebih-lebih lagi pada hari Jumaat, petang Khamis dan pagi Sabtu, ikut kitab ni. Ini tak apa lagi. Dan dikata lagi, Masya Allah, banyak kita dapat ni. Dan dikata lagi, maka berbuat ia ketika ziarah itu barang yang berbuat katanya pada ketika hidup. Segala adab tidak ada farak, beza ketika hidup dan kemudian mati. Telah berkata Arif Ash-Shihab Said Ahmad Al-Ajami, bermula asal wujud karamah yang dimulia oleh Allah Ta'ala dengan dia akan segala kekasihnya, dan melaku ia akan dia atas tangan mereka itu, dan dengan sebab mereka itu, iaitu dengan semata-mata kurnianya. Dan pada ketika itu, ketika mana ni? Ini cerita keramat yang diberi pada para wali ni. Allah lalukan karamah, benda mencari adat pada tangan mereka. Mereka siapa ni? Mereka para wali. Dengan sebab mereka itu dengan semata-mata kurnia Allah. Dan ketika itu tiada beza farak ketika hidup dan ketika mati. Ni para wali ni, apa karamah dia masa hidup juga berlaku ketika mati. Kalau dia seorang yang makbul doanya, orang jumpa ada hajat dia minta doa kepada Allah makbul, maka ketika mati sama juga. Sebab yang memakbulkan, yang mengurniakan bukan dia, Allah. Dia asbab. Lepas tu kita bertawassul di kubur, bukan kita iktikad dia ni. Kita iktikad dia ni kekasih Allah. Dengan sebab kita menziarah kekasih Allah, memohon hajat kita kepada Allah melalui recommendation pada wali ni, insya-Allah hajat kita lebih banyak, lebih mudah dapat. Macam tu. Sekarang ni dah orang makin risau. Dakwah pada Wahabi sampai seolah-olah kita minta kat kubur pula dah. Ziarah kubur, doa depan kubur, minta kubur. Ini pandangan sempit. Pandangan orang yang hanya memandang zahir, tidak memandang sebaliknya. Cuba tengok dia kata apa ni. Para wali tu, apa karamah dia dapat waktu hidup, begitulah karamah dia ketika mati. Sama je, tidak ada beza. Kerana yang beri karamah itu Allah. Kalau kita kata itu masih hidup, mati mana ada, maknanya kita telah syirik pada Allah. Seolah dia yang bagi karamat tu daripada diri dia. Yang betul, yang mati, yang hidup tidak boleh memberi mudarat, la dharrun wala naf'un. Allah. Tapi melalui keberkatan beliau. Tawassul itu, wasilah dia itu. Tengok perbuatan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika berlaku qahtun, kemarau panjang di Madinah, hujan setitik tak turun. Sayyidina Umar terus pergi kat kubur Nabi, menyembam kepala dia.
Ya halaka ya Rasulullah, halaka ummatu ya Rasulullah, binasalah umat kau ya Rasulullah, binasalah kami ya Allah, hujan tak turun ya Allah ya Rasulullah. Oh, lepas tu gong turun. Dan menjadi kebiasaan pada para sultan zaman dulu, bila hujan tak turun, dia akan buka dari satu tingkap tu, dia buka dekat kubah hijau, bagi cahaya tu masuk. Dia berdoa sambil dia buka, bila kena macam boom, hujan turun. Rasulullah ni bukan orang biasa ni tuan-tuan. Kelebihan kurnia yang Allah bagi, apalagi kita baca 10 kelebihan Nabi tadi tu. Baca kelebihan dia pun dah berkat turun dah. Inna arsalna ka rahmatan lil alamin. Sungguh kami utuskan kau, hai Muhammad, rahmat sekalian alam. Di waktu kau hidup, di waktu kau lahir, di waktu kau telah wafat, sampai kiamat. Barakah Nabi itu berlaku. Jangan kita sekali-kali mengiktikad macam Wahabi. Nabi dah mati dah. Itu suul adab, buruk adab dengan Nabi SAW. Lepas tu kata apa lagi? Dan terkadang dengan berkat tawassul dengan mereka itu, dan terkadang dengan perbuatan mereka itu, dan terkadang dengan ikhtiar mereka itu. Dia berkat tu datang kadang dengan doa dia, kadang-kadang dengan berkat tawassul dengan mereka, kadang-kadang dengan sebab perbuatan dia itu, kadang-kadang dengan ikhtiar, kerana mereka itu sudah menjadikan diri mereka itu fana fi rasul. Gerak-geri mereka itu betul-betul sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dikasihi oleh Allah pada wali Allah ni. Tu Allah turun berkat. Dan telah menaqal oleh Arif Asy-Sya'rani daripada setengah masyayikh guru-gurunya, bahwasanya Allah Ta'ala berwakil dengan tiap-tiap kubur wali itu seorang malaikat yang menunai ia akan segala hajat orang yang ziarah. Kubur tiap-tiap kubur wali ni seorang malaikat tunggu. Orang berhajat berdoa pada Allah, dia ambil hajat ni jumpa, cepat makbul. Dan terkadang keluar wali itu dengan sendirinya. Ini kalau cerita dia orang kata fitnah ni kita sebut ni. Dan terkadang keluar wali itu sendiri, wali itu sendiri keluar daripada kuburnya dan menunai ia akan hajat, dari kerana segala wali itu dilepaskan dia di dalam alam barzakh dan kelapangan bagi arwah mereka itu. Maknanya masuk lepas ni bebas. Pada wali Allah, alam barzakh dia bebas. Nak duduk kat kubur boleh, nak balik rumah boleh, naik langit boleh, dia bebas, nak keluar masuk boleh. Allah bagi dia kelebihan pada wali Allah tu. Yang kadang-kadang tersingkap hijab, nampak pula dah, orang nampak pula, nampak tu biasa tu, bukan satu benda pelik, bukan benda yang kata mustahil. Nampak para arwah itu, para wali Allah itu. Kalau Allah nak buka, Allah bagi. Dan telah menaqal oleh Sahibul Bani' daripada Ibnu Jauzi bahawa Khidir alaihissalam ada ia hadir akan majlis Imam Abu Hanifah pada tiap-tiap hari waktu subuh, belajar ia daripada ilmu syariat. Maka manakala mati oleh Abu Hanifah itu, meminta oleh Khidir itu akan Tuhan bahawa mengembali ia kepada Abi Hanifah akan rohnya di dalam kuburnya, hingga tamam sempurna baginya akan ilmu syariat. Oh, Masya Allah, Khidir alaihissalam. Khidir panjang umur, dia minum air ma'ul hayah. Sekarang orang duduk petikai Khidir alaihissalam ni hidup tak hidup, padahal dalam kitab-kitab Imam Nawawi karang tu banyak bukti-bukti yang dia masih hidup. Dia minum satu jenis air tu, dia ma'ul hayah, tak mati sampai kiamat. Kemudian dia masa Imam Abu Hanifah mengajar, dia hadir. Jadi tak dan habis ilmu, meninggal pula Imam Abu Hanifah. Jadi apa Khidir buat? Ya Allah, dia doa pada Tuhan, kembalikanlah roh pada Imam Abu Hanifah dalam kubur, bangkit balik dalam alam barzakh tu, sambung mengajar. Sambung mengajar kitab tak habis ni. Tuan-tuan kalau buat kat saya tak tahulah dapat tak. Ustaz tak khatam, tak mati, sambung tak bangun dah. Ni orang hebat ni, Allah bangkitkan balik Allah tu, sambung kitab. Maka adalah ia datang pada tiap-tiap hari waktu subuh atas adatnya di sisi kuburnya, mendengar ia daripadanya akan beberapa masalah fiqh. Ini Nabi Khidir datang tepi kubur, duduk buat kitab, ngaji. Main dalam kubur,
mengajar dan mengaji syariat. Kemudian daripada matinya Imam Abu Hanifah. Jadi jangan main-main orang ulama-ulama, kita kata ulama fiqh ni, dia ngajar fiqh je kan wali Allah. Dia ingat wali ni apa? Wali Allah ni ada yang dizahirkan, ada yang disembunyikan. Yang dizahirkan itu untuk menjaga agama. Ada antara mereka ni ulama fiqh, ulama 4 mazhab, semua wali kutub semua tu. Tidak boleh anak murid sampai kiamat. Kadang-kadang mereka tu sultan, kadang-kadang guru ngaji adik bata, dipilih oleh Allah. Pada wali Allah ni dia tak terikat, dia mesti orang miskin duduk dalam masjid. Mereka ni ada tugas masing-masing menjaga agama Allah. Ada yang menjadi pemerintah, ada yang menjadi sultan, ada yang menjadi raja, ada yang menjadi orang biasa, ada yang jadi pengemis. Jadi tak boleh kita atas nama wali pakai buruk-buruk duduk dalam masjid. Tak gitu. Wali Allah ni berjuang mengikut apa yang Allah kehendak. Ada yang dizahir, ada yang mastur. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya. Ada orang Ustaz, dia ada hajat besar. Dia pergi kubur ulama besar, kubur para wali. Contoh, kalau di Singapura tu makam Habib Noh. Kalau di tanah Jawa tu Wali Songo Ustaz. Kaitan macam mana Ustaz? Doa dengan tawassul ni. Mereka kadang berhari-hari duduk di makam tu. Adakah cara berdoa jangan tawassul yang macam mana yang ikut betul-betul sunnah Nabi sallallahu Cara kita nak bertawassul, kita berdoa Allahumma inni atawassalu bijahi Nabi SAW, wa bijahi, ya Allah aku berdoa dan aku bertawassul dengan kebesaran yang telah Engkau kurniakan. Sebut Habib Noh sekarang ni. Jadi mula-mula kena faham makna bertawassul tu, ringkas je. Tawassul datang dari kata-kata wasilah. Beza wasilah dengan wasitah. Apa beza wasilah dan wasitah? Wasitah seperti mana yang berlaku dalam agama Kristian. Macam mana? Padri-padri mereka tu, orang-orang soleh mereka ni, seolah-olah Tuhan bagi kuasa kat diorang. Diorang ni boleh bagi manfaat, diorang ni boleh bagi mudarat, dia boleh ampunkan dosa orang pula. Itu wasitah. Orang tengah, dia dapat kuasa, dia pula buat kerja Tuhan. Para wali tak macam tu. Para wali bukan itu. Para wali adalah wasilah. Wasilah ni macam mana kita nak faham? Banyak ibarat yang dibuat oleh ulama' cara kita nak faham wasilah. Kalau saya paling senang, saya punya contoh nak bagi tuan-tuan faham. Tuan-tuan minta kerja dekat sebuah syarikat. Kelulusan tuan-tuan SPM grade 3. Bersama dengan 70 orang. Semua grade 1 A semua. Tiba-tiba bila masuk giliran tuan, masuk-masuk, rupanya bos yang nak temu ramah kita tu kenal pula dengan bapak kita ni. Dia pernah mengaji dengan bapak kita. Ni bukan anak sini ke? Kita pun masuk jarum lah. Jadi dengan sebab kehebatan bapak kita ni, kita yang ni diterima pula dah. Diterima pula. Itu kata wasilah. Adakah bapak kita yang tolong kita dapat kerja ni? Tak. Tapi sebab dikenal. Kalau kita sendiri nak minta, apa ada? Begitulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, ada ahli dia. Atau ahlillah tu, kekasih dia ada. Allah ni ada kekasih dia, takkan tak ada pula. Para nabi, para rasul, pada wali, pada orang soleh memang ada. Yang Allah Taala tu, kalau dia berdoa angkat tangan minta hujan, hujan turun. Kalau dia minta mah keluar, mah tu keluar. Ada orang begini. Jadi kita ni tumpanglah dengan orang ni. Dengan keberkatan yang Allah bagi kat dia ni, kita pun dapat. Baik, itu satu. Jadi apakah kesilapan sebahagian orang yang siang malam duduk di kubur tu, dia tak boleh balik? Macam mana tu Ustaz? Ni macam mana kita nak judge orang macam ni? Dia macam ni. Manusia ni Allah jadikan macam-macam bentuk.
macam-macam passion, macam-macam maqam. Ada orang itu ditakdirkan Allah maqamul asbab, maqamul asbab. Ada orang itu ditakdir Allah maqamul tajrib, maqamul tajrib. Apa beza dua itu? Maqamul asbab, Allah bagi rezeki melalui sebab. Maqamul tajrib, orang Allah bagi rezeki tanpa sebab. Tajrib mana disunyikan sebab. Mereka ni ibarat orang yang bekerja di istana. Orang kerja istana apa kerja dia? Mana ada kerja? Servis dengan raja je lah. Apa raja nak dia buat, apa raja nak dia buat. Tu orang istana. Para wali Allah, para ulama yang dipilih Allah itu, mereka bekerja di istana Allah. Mereka kerja kat istana Allah. Jadi orang macam ni memang rezeki dia datang ikut cara tu. Ada para mereka itu kerja dia berzikir je. Ada mereka itu kerja dia sembahyang sunat je. Tapi orang datang kat dia bagi botol orang bagi. Duit datang kat dia. Itu orang duduk makam tajrib. Ada pun kita kebanyakan ni makamul asbab. Allah bagi rezeki kita melalui sebab. Nah, masalah sekarang kita ni, orang yang duduk makam asbab nak jadi macam orang makam tajrib, padahal bukan dipilih oleh Allah. Dia sendiri yang nak buat. Dia pula mandai-mandai, aku sudah makam tajrib. Duduk tepi kubur tu. Oh, berzikir. Sehari, 2 hari, 3 hari. Apa pun tak datang. Masuk 4 hari bukan makam tajrib, makam terjerit. Berjekit lah. Apa nak buat ni, makan tak ada, apa tak ada. Sebab bukan tempat dia. Jadi macam mana kita nak tahu kita dia makam mana? Kata Nabi SAW, kullun muyassarun ala ma khuliqalah. Tiap-tiap seorang tu dimudahkan mengikut apa tujuan Allah cipta dia. Kalau Allah dah cipta kita ni, takdir kita ni duduk makan tajrib, kerja tak jadi. Kerja tak jadi. Memang rezeki dia tak macam tu. Dia akan ada alamat dia. Ada orang ditakdir Allah makam asbab, dia makan dia kerja, tapi bukan kerja tu bagi dia rezeki Allah. Maka adab kedua-dua orang ni berbeza-beza, tak serupa. Jadi kita ni tak tahu orang ni makam apa, kita tak tahu. Bila kita tak tahu apa kita nak buat, sangka baik, husnuzon, tak tahu. Mungkin dia ni makam tajrib, wallahu alam. Mungkin kita ni pula makam asbab, wallahu alam. Jadi apa kita nak buat, sama-sama kita ni sangka baik, tak tahu. Kita nampak zahir, wallahu sudah. Adapun untuk diri kita sendiri, adakah bermanfaat kita menziarah makam itu? Berapa lama kita nak duduk situ? Ketuklah hati, tanyalah iman, aku ni makam apa? Kalau kita ni makam asbab, Allah takdir kita ni kena kerja, kena cari rezeki, duduk makam tu. Dan yakin Allah bagi kita rezeki melalui sebab ni. Itu makam kita. Kalau kita main pindah sendiri, duduk pergi kubur sebulan sampai rambut panjang, kuku pun naik panjang, tinggal anak bini, itu namanya melanggar adab. Melanggar adab ketuhanan, mendahului Tuhan. Belum sampai masa kau dah pergi. Ini disebut, kisah ini berlaku dalam sebuah dalam kitab, diceritakan dalam kitab Kitabul Hikam. Ibnu Ata'ala As-Sakandari menceritakan seorang hamba Allah yang teringin sangat nak jadi macam wali. Dia berdoa pada Allah, ya Allah, kau kurniakanlah aku, tak payah kerja, rezeki datang mudah, rumah free, aku tak sanggup lagi duduk macam ni, nak kena kerja, nak kena ni, ya Allah, doa, hari-hari doa. Akhirnya kerana kerajinan dia berdoa ni, Allah makbul doa ni. Apa jadi tuan-tuan? Entah kok mana silapnya, dia keluar malam, polis salah tangkap. Ingatkan dia mencuri, dia tangkap dia ni. Tangkap pun dah menjaga. Makan free, rumah free. Lepas tu sedih makan, senyap. Tapi Allah punya pengasih, Allah hantar Nabi Khidir buat roti. Buka mulut, ambil ni. Lain kali kalau nak doa, minta, tengok diri sendiri tau. Ya, sedih. Lepas minggu keluar, tak doa dah. Ni maksudnya gitu tuan-tuan. Kita dah tengok adab lah. Duduk di mana kita berada. Nak masuk syurga ni bukan mesti kita kena jadi wali. Duduk syurga ni bukan mesti duduk kat tepi makam.
duduk di makam masing-masing, bukan duduk tepi makam, duduk makam masing-masing. Anda makam asbab, jaga adab makam asbab. Anda makam tajik, jangan pergi tinggal kerja agama, pergi kerja macam orang biasa pula. Itu merendahkan daripada makam tajik pada makam asbab. Masing-masing duduk pada makam masing-masing. Jangan besok saya jumpa tuan-tuan dekat Melaka pula, Pulau Besar. Tuan Haji dah Tuhan lah. Jadi itu masing-masing punya rezeki lah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Apa patut kita buat besok kita ni nak PKP? Apa boleh buat? Kita buat apa kita patut buat. PKP dia nak PKP ke, dia nak PP ke, ikut sajalah. Itu dah arahan pemerintah. Tapi urusan kita dengan Allah macam biasa. Jangan kita terjejas dengan apa yang ditadbir oleh negara kita itu sampai urusan kita dengan Allah terjejas. Hendaklah kita ingat di belakang fikiran kita apa saja yang berlaku. Baik, buruk, sakit, tak sakit, corona, tak corona, corona, tak corona. Siapa takdirkan? Allah. Selagi Allah berkehendak, kita terima. Terima saja. Duduk makam itu. Menerima apa saja takdir Allah. Dan tumpuan kita itu bukan pada corona, bukan pada numbers tu. Bukan pada nombor bilangan 4,000, 5,000, 8,000 ke 10,000 ke. Tak kira lah berapa ribu dia nak naik. Tumpuan kita yang menjadikan ini siapa? Kematian kita ni bila Allah nak jemput? Persiapan kita berapa banyak? Ini yang kita kena tumpukan tu. Kerana manusia tu dia tiga. Fikir, apa dia fikir, apa dia rasa, apa dia buat. Kalau dia fikir, hidup dia dah habis. Besok PKP aku dah tak boleh buat apa dah. Masjid dah tutup. Online banyak. 14 hari. Ya. Yang kedua, jaga apa kita rasa. Kerana apa kita fikir, itu kita rasa. Kalau kita fikir ini mudarat, maka dia akan mudarat dengan apa kita rasa. Kalau kita fikir ini takdir Allah, Allah tahu dan Allah menyusun hikmah-hikmah yang tertentu yang kita tak tahu, maka itu yang kita rasa. Kita rasa hampir dengan Allah. Maka apabila kita sudah fikir dan kita rasa ini daripada Allah, maka kita akan berbuat sesuai dengan mana yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman, dekat masuk zaman Dajjal, watrukil amral am, tinggalkan urusan ammah, pegang kuat-kuat urusan khassah. Apa tu urusan khassah? Jaga diri, jaga keluarga, jaga rumah, jaga orang keliling, cukup. Apa urusan ammah jangan terlalu kita involve, kerana itu boleh memudaratkan iman kita dan menyebabkan kita hilang tumpuan kepada Allah. Wallahu a'lam. Dan banyakkan selawat. Jaga SDZ, bukan SOP saja, SDZ. Selawat, doa dan zikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa sultani al bil ilmi qulubana wasta'mil asrarana wa syal bin i'tibari afkarana wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin.